Bab 8. Topik e-dagang, pasaran digital dan barangan digital. Objektif pembelajaran adalah untuk menerangkan konsep aplikasi e-dagang, menerangkan ciri-ciri unik e-dagang atau e-commerce, pasaran digital dan barangan digital. Mengenal pasti jenis transaksi dalam e-dagang serta menerangkan kelebihan dan ancaman e-dagang. Malaysia mempunyai kadar penggunaan e-commerce atau e-dagang yang tinggi. Menurut laporan daripada website www.export.government, artikel 2 Malaysia e-commerce yang dikeluarkan pada tahun 2019, 50% daripada penduduk Malaysia, iaitu lebih kurang 16.53 juta, membuat belian secara dalam talian atau secara online, dan daripada jumlah ini 62% pengguna menggunakan peranti mudah alih atau mobile device untuk membeli belah. Pembeli dalam talian didorong oleh kelebihan harga, julat produk dan ketersediaan ulasan. Pembeli di Malaysia mencari penghantaran percuma, kemudahan dan tawaran eksklusif yang ditawarkan oleh kedai dalam talian. Kategori produk yang paling banyak dibeli adalah fashion dan kecantikan, elektronik dan media fizikal, makanan dan penjagaan peribadi, perabot dan peralatan, mainan dan hobi atau sukan, melancong termasuk penginapan, muzik digital dan permainan video. Apakah profil pembeli Malaysia dalam talian? Profil pembeli Malaysia dalam talian adalah lelaki lebih cenderung membeli belah dalam talian itu lebih banyak daripada wanita. Rakyat Malaysia Timur membeli 2.6 kali lebih cenderung untuk membeli belah dalam talian daripada orang daripada semenanjung Malaysia. Dan faktor utama yang dipertimbangkan oleh rakyat Malaysia ketika membeli belah dalam talian adalah harganya. Bagaimanakah pembayaran dan penghantaran di Malaysia? Lebih daripada 95% rakyat Malaysia berpuas hati dengan pengalaman membeli belah dalam talian mereka. Pemindahan wang dalam talian adalah kaedah pembayaran pilihan, di mana sebilangan besar pembeli dalam talian bersedia membayar lebih banyak untuk penghantaran cepat. Laman e-commerce paling popular yang dikunjungi oleh orang Malaysia adalah seperti mudah.com, lazada.com.my, zalora.com.my, lelong.com.my, ebay.com.my, amazon.com.my, alibaba.com, shopee.com dan juga 11street.my. Berikut adalah pemberi perkhidmatan untuk pembayaran dalam talian, iaitu seperti PayPal, iPay 88, MOLPay dan juga e-wallet. Tingkah laku membeli belah dalam talian Malaysia dalam infografik website https://www.ecinsider.my tahun 2019, iaitu orang Malaysia masih lebih suka berbelanja secara dalam talian menggunakan komputer desktop, iaitu sebanyak 68%. Dengan hanya 1 dari 3 pembelian dilakukan melalui telefon pintar ataupun smartphone, iaitu sebanyak 31%. Wanita membeli belah dalam talian lebih banyak daripada lelaki, iaitu terdapat 58% urus niaga dalam talian dilakukan oleh wanita berbanding lelaki pada 42%. Manakala lebih daripada separuh
iaitu 51% pembeli dalam talian adalah orang yang berumur di antara 25 tahun hingga 34 tahun, dengan suku yang lain iaitu 24% adalah orang yang berumur di antara 18 hingga 24 tahun. Mengikut statistik yang dikeluarkan pada tahun 2019, penduduk Malaysia adalah sebanyak 32.25 juta orang. Daripada jumlah ini, bilangan yang melanggan talian mudah alih sahaja iaitu 40.24 juta, manakala pengguna internet terdiri daripada 25.28 juta, pengguna media sosial sebanyak 25 juta dan pengguna media sosial mudah alih adalah sebanyak 24 juta. Manakala 10 tapak teratas e-dagang di Malaysia pada tahun 2019 menurut AsianUp.com, iaitu nombor 1 dimenangi oleh Shopee Malaysia dengan bilangan trafik sebulan sebanyak 20.900.000. Yang kedua diikuti oleh Lazada Malaysia sebanyak 20 juta. Yang ketiga Lelong.my iaitu jumlah trafik sebanyak 3.650.000. Keempat Carousel Malaysia 2.200.000. Kelima Zalora Malaysia. Keenam 11 Street. Ketujuh GoShop. 8 eBay. 9 Hermo. Dan yang ke-10 adalah Qoo10 Malaysia dengan bilangan trafik sebanyak 440,000. Jadi apakah e-perniagaan atau e-business? Perniagaan elektronik juga dikenali sebagai perniagaan digital, iaitu menjalankan perniagaan menggunakan internet, intranet ataupun extranet. E-perniagaan menggunakan ICT untuk meningkatkan perniagaan. Ia merangkumi sebarang proses yang dilakukan oleh organisasi perniagaan melalui rangkaian komputer. Ia menyokong perniagaan yang diproses seperti pembangunan, penyelidikan, pembuatan, pemasaran dan lain-lain aktiviti perniagaan yang dijalankan melalui internet. Ini termasuklah skop yang lebih luas dan lebih komprehensif daripada e-dagang. Manakala e-commerce pula ataupun e-dagang adalah sejenis industri di mana pembelian dan jualan produk atau barangan ataupun perkhidmatan dijalankan melalui sistem elektronik seperti internet dan rangkaian komputer lain. E-dagang juga dikaitkan dengan melakukan sebarang urus niaga yang melibatkan pemindahan hak milik atau hak untuk menggunakan barang atau perkhidmatan melalui rangkaian yang dimediasi oleh komputer. E-dagang adalah terhad kepada transaksi komersial dan ia merupakan unsur penting atau sebahagian daripada e-perniagaan. E-dagang menggunakan internet dan web untuk urusan perniagaan. Ia bermula pada tahun 1995 dan berkembang dengan pesat. Ianya masih stabil walaupun dalam kemelesetan ekonomi. Syarikat-syarikat yang .com kini berkembang pesat seperti mudah.com, lazada.com, zalora.com, lelong.com. Dan e-dagang ini telah berubah dari desktop platform ke platform telefon pintar dan juga secara mobile ataupun mudah alih. Pertumbuhan e-dagang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan ini terbukti melalui pendapatan yang diperolehi seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Mengapa pembeli suka e-commerce? Pembeli suka menggunakan e-commerce kerana ia telah menjadi kebiasaan. Teknologi masa kini membenarkan ruang pemasaran berbentuk maya atau virtual. Pembeli tidak perlu ke kedai secara fizikal dan boleh membeli tanpa mengira lokasi dan masa. Ini dapat mengurangkan kos urus niaga atau transaksi. Untuk pencapaian global, pembeli atau penjual boleh membuat urus niaga merentasi sempadan sama ada secara lokal atau antarabangsa. Pembeli juga suka menggunakan e-commerce kerana ia mempunyai piawaian yang standard
yang sejagat atau satu standard teknologi yang sama, iaitu standard internet. Urus niaga melalui standard yang sama membolehkan semua pengguna mengikuti format yang seragam dalam berjual beli. Ciri e-dagang yang kaya iaitu bukan sekadar menggunakan mesej teks, tetapi juga menyokong animasi, audio dan video membuatkan pembeli suka kepada e-commerce. E-dagang juga mempunyai ciri-ciri interaktiviti, iaitu berkebolehan berinteraksi antara orang dengan komputer melalui perisian, perkakasan dan rangkaian. E-dagang mengandungi maklumat yang padat di mana harga dan kos lebih telus dan boleh dibandingkan harga antara satu produk dengan produk yang lain atau dari satu pengeluar dengan syarikat pengeluar yang lain atau antara satu tapak e-dagang dengan tapak e-dagang yang lain. Dengan menggunakan e-dagang juga, pelanggan boleh menyesuaikan data peribadi seperti membenarkan, mengubah suai produk, mesej dan menambah baikkan barang-barang atau perkhidmatan. E-dagang juga boleh berdasarkan teknologi sosial, iaitu melalui penjanaan kandungan pengguna dan rangkaian sosial. Konsep utama dalam e-dagang iaitu dalam pasaran digital dan barang digital di pasaran global. Internet dan pasaran digital telah mengubah cara syarikat menjalankan perniagaan iaitu melalui e-dagang. Ianya dapat mengurangkan kegagalan maklumat iaitu maklumat menjadi lebih telus atau transparent. Maklumat lengkap yang hanya diketahui oleh sebelah pihak sebelum ini, contohnya penjual, boleh menyebabkan pembeli ditipu dengan mudah. Tetapi melalui e-dagang, pembeli boleh membuat penyelidikan harga di tempat lain. Konsep e-dagang juga adalah untuk mengurangkan dalam kos menu, kos carian dan kos transaksi dengan memberikan harga yang dinamik, iaitu harga produk berasaskan pasaran. E-dagang juga berperanan untuk mengubah kos yang digunakan sekiranya pengguna ingin bertukar penyedia perkhidmatan. Contohnya, pengguna ingin menukar dari pos laju kepada perkhidmatan Ninja Band dalam perkhidmatan penghantaran. E-dagang juga menggalakkan pembelian dengan memberikan diskaun atau bonus seperti hadiah yang lebih menarik. Contohnya seperti beli 2 dapat potongan sebanyak 10% dan sebagainya. Kelebihan e-dagang juga adalah tidak menggunakan orang tengah. Tanpa menggunakan orang tengah, harga barang menjadi jauh lebih murah. Seperti dalam gambar rajah, harga sehelai baju adalah sebanyak $20.45 berbanding dengan harga asal $48.50 sekiranya melibatkan orang tengah. Produk yang selalu dibeli melalui e-dagang adalah seperti barangan digital ataupun digital goods. Barangan digital adalah barangan yang boleh dihantar melalui rangkaian digital. Contohnya seperti muzik, filem, perisian, majalah, surat khabar, buku digital dan sebagainya. Kos pengeluaran kali pertama adalah merangkumi hampir keseluruhan kos produk. Oleh kerana kos penghantaran melalui internet sangat rendah, maka kos pemasaran tetap sama. Walau bagaimanapun, harga boleh berubah bergantung kepada permintaan dan persaingan. Terdapat 3 jenis utama e-dagang iaitu business to consumer, B2C, business to business, B2B dan consumer to consumer, C2C. Business to consumer adalah perdagangan antara syarikat dan pengguna seperti Amazon, Zalora dan sebagainya. Business to business adalah e-dagang antara syarikat seperti Intel yang menjual microprocessor kepada Dell. Manakala consumer to consumer adalah e-dagang di mana individu menjual produk atau perkhidmatan kepada individu lain.
Contohnya seperti dalam eBay, mudah.my ataupun lelong.com. E-dagang juga boleh dikategorikan mengikut platform, iaitu dengan menggunakan mobile commerce atau m-commerce. Bagi e-dagang business to consumer atau B2C, ia merupakan urus niaga atau perdagangan antara syarikat dan pengguna. E-dagang ini adalah di mana penjual adalah organisasi dan pembeli adalah individu. Ia juga dikenali sebagai peruncitan dalam talian atau e-tailing. Melalui e-dagang B2C ini, pelanggan mengumpul maklumat, membeli barangan fizikal atau produk pengguna ataupun barangan maklumat, iaitu perisian ataupun e-book, dan juga untuk barangan maklumat yang menerima produk melalui rangkaian elektronik. Dalam e-dagang B2C ini, perniagaan mesti membangunkan pasaran elektronik yang menarik untuk menjual produk dan perkhidmatan kepada pengguna. Terdapat banyak syarikat menawarkan laman web e-dagang yang menyediakan kedai maya ataupun virtual, katalog multimedia, pesanan interaktif, pembayaran elektronik dan sokongan pelanggan dalam talian seperti Dell, Amazon, Zalora dan lain-lain. Bagaimana hendak melakukan transaksi dalam talian bagi e-dagang business to consumer ini? E-dagang B2C boleh menggunakan kaedah shopping cart process, iaitu di mana pelanggan melayari katalog dalam laman web, kemudian pelanggan memilih produk dan meletakkannya di dalam shopping cart, dan terus ke checkout. Pelanggan mengisi butiran lengkap, pelanggan membayar untuk item tersebut dengan menggunakan kad kredit atau melakukan pembayaran secara dalam talian, dan kemudian barang akan dihantar kepada pembeli. Bagi e-dagang consumer to consumer, ia adalah urus niaga atau perdagangan antara individu atau pengguna persendirian. E-dagang jenis ini adalah di mana individu menjual produk atau perkhidmatan kepada individu lain. Individu atau pengguna, kadang-kadang perniagaan, boleh membeli dan menjual satu sama lain dalam proses lelongan di laman web lelongan atau iklan terperingkat ataupun classified ads di laman web portal seperti Ahmad yang membeli iPhone 11 daripada ninidalammudah.com. Contoh e-dagang consumer to consumer ini adalah seperti eBay, Alibaba.com, lelong.com dan sebagainya. Bagaimana melakukan transaksi C2C dalam talian? Pertama sekali, log masuk ke laman web e-dagang tersebut. Kemudian pilih produk atau barangan yang hendak dibeli. Kemudian masukkan tawaran mengikut harga yang ditetapkan atau harga yang lebih tinggi daripada harga tawaran. Dan sekiranya anda adalah pembida tertinggi, anda memenangi item tersebut. Anda dikenaki membuat pembayaran, iaitu sama ada menggunakan PayPal atau menggunakan perbankan dalam talian. Apabila selesai membuat pembayaran, penghantaran akan dibuat oleh penjual dan pembeli akan menerima produk atau barang tersebut. Berikut adalah beberapa model perniagaan e-dagang. Model portal, contohnya seperti Yahoo, Facebook, Microsoft Network dan American Online. Model e-tailer, contohnya seperti Amazon, Walmart. Model content provider seperti iTunes Store, streaming, transaction broker. Model market creator seperti eBay. Model service provider seperti Google Apps, Google Sites, Gmail. Model community provider seperti Twitter, LinkedIn, Instagram. Bagi model hasil e-dagang, syarikat e-dagang memperolehi hasil melalui pengiklanan ataupun advertising, iaitu taktik pemasaran yang melibatkan pembayaran ruang untuk mempromosikan produk, perkhidmatan atau tujuan. E-dagang juga memperolehi hasil melalui jualan, iaitu
aktiviti yang berkaitan dengan penjualan atau jumlah barang atau perkhidmatan yang dijual dalam jangka masa yang disasarkan. E-dagang juga memperoleh hasil melalui langganan atau subscription, iaitu sejumlah wang yang dibayar secara tetap untuk menjadi anggota organisasi atau untuk membantu badan amal atau kempen atau untuk menerima produk atau perkhidmatan. Syarikat juga memperolehi hasil melalui free atau freemium, iaitu strategi harga yang membolehkan produk atau perkhidmatan diberikan secara percuma tetapi wang dikenakan untuk ciri tambahan, perkhidmatan atau barang maya atau fizikal yang memperluas fungsi perisian versi percuma. Syarikat juga memperolehi hasil melalui yuran transaksi, iaitu jenis bayaran yang perlu dibayar oleh pelanggan apabila membuat transaksi atau urus niaga. Dan syarikat juga boleh memperolehi hasil melalui affiliate, iaitu yuran atau komisen dari rakan kongsi atau pemegang saham yang mendorong mereka untuk mencari jalan dalam mempromosikan syarikat atau produk. Dalam transformasi pemasaran e-dagang, internet menyediakan cara baru untuk mengenal pasti dan berkomunikasi dengan pelanggan, dan di antara perubahan yang terdapat dalam pemasaran e-dagang termasuklah long tail marketing, iaitu strategi perniagaan yang membolehkan syarikat memperolehi keuntungan yang besar dengan menjual jumlah barang yang sukar dicari kepada ramai pelanggan dan bukan hanya menjual sejumlah besar item popular yang dikurangkan. Perubahan lain termasuklah pengiklanan dalam talian yang telah berkembang, iaitu bermula dari gambar statik yang muncul di bahagian atas laman web sehinggalah beberapa format baru seperti display ads, social media ads, search engine marketing, video ads dan juga email marketing. Perubahan lain termasuklah dari segi behavioral advertising, iaitu pengiklanan tingkah laku, iaitu teknik yang digunakan oleh pengiklan dalam talian untuk menampilkan iklan yang disasarkan kepada pengguna dengan mengumpulkan maklumat mengenai tingkah laku mereka melayari laman web. Terdapat beberapa perisian yang digunakan untuk menjejaki tingkah laku individu atas talian. Perubahan lain termasuklah programmatic ad buying, iaitu yang merujuk pada penggunaan perisian untuk membeli iklan digital berbanding dengan proses tradisional yang melibatkan request for proposal, perundingan manusia dan pesanan penyisipan manual. Pada dasarnya ia menggunakan mesin untuk membeli iklan. Dan akhir sekali perubahan dari segi native advertising, iaitu sejenis iklan yang sesuai dengan bentuk dan fungsi platform di mana ia muncul. Dalam banyak kes ia berfungsi seperti iklan dan muncul sebagai video, artikel atau editorial. Social e-commerce adalah subset kepada e-dagang yang melibatkan social media, iaitu media online yang menyokong interaksi sosial dalam membantu penjualan atau pembelian produk ataupun perkhidmatan. Ciri-ciri e-dagang sosial yang menggerakkan pertumbuhannya termasuklah newsfeed, iaitu senarai kandungan yang baru diterbitkan di laman web seperti status terkini yang ditunjukkan dalam rangkaian sosial Facebook. Ciri e-dagang timelines, iaitu garis masa e-dagang yang bermula sejak tahun 1982, iaitu seperti BBS, 1984 seperti Electronic Mall oleh CompuServe dan diikuti oleh Amazon.com dan eBay.com dalam tahun 1995 hinggalah sekarang. Ciri-ciri lain termasuklah social sign-on, iaitu satu bentuk proses masuk tunggal, iaitu single sign-on menggunakan maklumat yang ada dari perkhidmatan rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter atau Google untuk masuk ke laman web pihak ketiga dan bukannya membuat akaun masuk baru khusus untuk laman web itu. Ciri lain adalah collaborative shopping,
iaitu aktiviti di mana pengguna berbelanja di laman web e-commerce dengan rakan membeli belah yang berada jauh seperti rakan atau keluarga. Ciri e-dagang sosial yang lain adalah network notification. Contohnya ketika anda berada di luar rumah, Android atau sistem pengoperasian akan memberitahu anda jika anda berada dekat dengan rangkaian Wi-Fi yang terbuka. Ini berguna semasa anda mahu log masuk ke internet di kedai kopi. Ciri e-dagang sosial seterusnya adalah social search, iaitu tingkah laku mengambil dan mencari di mesin carian sosial yang terutamanya mencari kandungan yang dihasilkan pengguna seperti pertanyaan carian berkaitan berita, video dan gambar di media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram dan Flickr. Social media adalah teknologi yang dimediasi komputer interaktif yang memudahkan penciptaan atau perkongsian maklumat, idea, minat kerjaya dan bentuk ekspresi lain melalui komuniti maya dan rangkaian untuk menyertai dalam rangkaian sosial. Ia merupakan media yang paling pesat berkembang untuk penjenamaan dan pemasaran. Pemasaran melalui media sosial masih di tahap awal dan syarikat bereksperimen dengan harapan dapat mencari formula kemenangan. Sesi interaktif pada pengurusan memberikan contoh khusus usaha pemasaran sosial syarikat menggunakan Facebook dan Twitter. Memandangkan rangkaian sosial mempunyai ramai ahli, pemasaran melalui rangkaian sosial bertujuan untuk memanfaatkan pengaruh individu terhadap orang lain. Ia tertumpu kepada rangkaian sosial yang berkongsi minat dan nasihat seperti Facebook dan Twitter. Sebelum internet, transaksi antara perniagaan berdasarkan hubungan jangka panjang dan sekatan geografi adalah tidak praktikal atau menjimatkan kos untuk mencari pembeli atau pembekal di seluruh negara. Itu semua berubah melalui teknologi baru yang disediakan oleh internet. Internet dan rangkaian membantu mengautomasikan perolehan. Pelbagai teknologi yang membolehkan internet digunakan dalam urus niaga business to business. Ini termasuklah electronic data interchange, private industrial network ataupun private exchange, net marketplaces dan pertukaran ataupun exchanges. Bagi electronic data interchange, EDI, ia adalah komunikasi antara dokumen perniagaan dalam format standard bagi satu organisasi dengan organisasi lain. Melalui electronic data interchange, maklumat berpindah terus dari aplikasi komputer dalam satu organisasi ke aplikasi yang lain di organisasi lain. Pertukaran dokumen perniagaan dari komputer ke komputer bagi transaksi standard termasuklah seperti invoice, pesanan pembelian dan lain-lain. Piawaian EDI yang menentukan jenis maklumat atau dokumen ataupun mesej EDI yang menyalurkan maklumat secara automatik. Keupayaan automatik ini membolehkan maklumat dapat dikongsi dengan cepat. Kaedah baru membeli dan menjual melalui business to business, e-commerce. Salah satu kaedah termurah dan termudah bagi pembeli untuk mencari harga terbaik dan penjual untuk mencari pelanggan baru adalah melalui rangkaian perindustrian swasta dalam talian ataupun private industrial network. Ia juga dikenali sebagai pertukaran peribadi ataupun private exchange. Manakala syarikat besar menggunakan laman web yang selamat untuk dihubungkan dengan pembekal dan rakan kongsi. Bagi net marketplaces ataupun electronic hubs, ianya adalah di mana pembeli dan penjual menikmati penjimatan kos yang luar biasa dengan menggunakan net marketplaces ataupun electronic hub. E-dagang B2B ini mengurangkan kos pembeli dengan menawarkan dengan harga terendah, manakala mengurangkan kos penjual dengan mengautomasikan transaksi jualan.
Exchanges pula membolehkan perniagaan menawarkan rangkaian perkhidmatan yang lebih luas kepada perniagaan lain. Selain menjual barang-barang secara online, exchange juga menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan lain seperti perkhidmatan bayaran gaji, perkhidmatan pengurusan sumber manusia, perkhidmatan perundangan dan insurans kepada lain-lain perniagaan. Mobile commerce atau e-dagang mudah alih merupakan bentuk e-dagang yang paling pesat berkembang. Ianya tumbuh pada kadar 50% atau lebih setiap tahun. Ia adalah jenis e-dagang business to commerce yang paling cepat berkembang dan mewakili sekitar 33% untuk semua e-dagang pada tahun 2016. Pada tahun 2017, mobile commerce merangkumi sekitar 37% daripada semua jenis e-dagang dengan kira-kira 170 bilion US dollar pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh barang dan perkhidmatan runcit, aplikasi, iklan, muzik, video, nada dering, filem, televisyen dan perkhidmatan yang berasaskan lokasi seperti pencarian restoran tempatan dan kemaskini lalu lintas. Kawasan pertumbuhan utama adalah seperti peruncitan pasaran besar-besaran seperti Amazon, eBay. Kawasan penjualan kandungan digital seperti muzik, televisyen dan penjualan dalam aplikasi ke peranti mudah alih. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh mobile commerce termasuklah aplikasi dan perkhidmatan yang berasaskan lokasi. Perkhidmatan berdasarkan lokasi termasuklah perkhidmatan geosocial, geo-advertising dan geo-information. 74% pemilik telefon pintar menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi. Apa yang mengaitkan aktiviti ini dan merupakan asas untuk bergerak? Perdagangan adalah perkhidmatan peta kedudukan global ataupun GPS yang tersedia di telefon pintar. Perkhidmatan geosocial dapat memberitahu anda di mana rakan anda bertemu. Contoh aplikasi adalah seperti Foursquare ataupun Facebook. Perkhidmatan geo-advertising dapat memberitahu anda di mana untuk mencari restoran yang terdekat. Dan perkhidmatan geo-informasi dapat memberitahu harga rumah yang anda lalui. Contoh aplikasi perkhidmatan geo-informasi adalah seperti Waze dan juga Google Map. Pada tahun 2017, perkhidmatan berasaskan lokasi yang paling pesat berkembang dan paling popular adalah firma ekonomi atas permintaan seperti Uber, Lyft, Airbnb dan juga Instacart. Perkhidmatan lain, mobile commerce. Bank dan syarikat kad kredit telah mengembangkan perkhidmatan yang membolehkan pelanggan menguruskan akaun mereka dari peranti mudah alih mereka. Beberapa bank boleh menggunakan telefon bimbit untuk memeriksa baki akaun, memindahkan dana dan membayar bil. Contoh, Apple Pay dan Apple Watch. Ataupun mungkin dari model telefon pintar seperti Android dan Windows yang lain. Ia memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan mencaskan akaun kad kredit mereka dengan hanya menyentuh telefon mereka sahaja. Pasaran iklan mudah alih adalah platform iklan dalam talian yang paling pantas berkembang. Google adalah pasaran pengiklanan mudah alih terbesar yang mencatat sekitar 10 bilion US dollar iklan mudah alih, diikuti oleh Facebook dengan 4.9 bilion US dollar. Google memaparkan iklan yang dihubungkan dengan carian telefon bimbit oleh pengguna versi mudah alih dalam enjin cariannya. Microsoft pula menawarkan iklan dan teks di portal Microsoft Network mobile-nya di Amerika Syarikat dan iklan disertakan dalam permainan, dalam video dan aplikasi mudah alih yang lain. 55% peruncit dalam talian kini mempunyai laman web mobile commerce, iaitu versi ringkas dari laman web mereka yang membolehkan pembeli menggunakan telefon bimbit untuk membeli dan membuat pesanan.
Apakah masalah yang mesti ditangani ketika membangunkan e-commerce atau isu-isu yang perlu dipertimbangkan untuk membina e-dagang? Membangun e-dagang yang berjaya memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai masalah perniagaan, teknologi dan sosial serta pendekatan yang sistematik. Hari ini, e-dagang bukan hanya laman web korporat, tetapi juga merangkumi laman rangkaian sosial di Facebook, suapan Twitter dan aplikasi telefon pintar di mana pelanggan dapat mengakses perkhidmatan. Membangun dan menyelaraskan semua tempat pelanggan ini amat sukar dan mencabar. Dua cabaran pengurusan yang paling penting dalam membina keberadaan e-dagang yang berjaya adalah yang pertama, mempunyai objektif yang jelas terhadap perniagaan, dan yang kedua, mengetahui cara memilih teknologi yang tepat untuk mencapai objektif tersebut. E-commerce telah beralih dari menjadi aktiviti komputer-sentrik di web ke aktiviti yang berasaskan mudah alih dan tablet. Pada masa ini, sebilangan besar pengguna internet menggunakan telefon pintar dan tablet untuk membeli barang dan perkhidmatan, mencari harga, menikmati hiburan dan mencapai laman sosial. Bakal pelanggan menggunakan pelbagai peranti mudah alih ini pada masa yang berbeza dan melibatkan diri dalam perbualan yang berbeza bergantung pada apa yang mereka lakukan. Masing-masing adalah titik sentuh di mana anda dapat bertemu dengan pelanggan dan anda harus memikirkan bagaimana anda mengembangkan kehadiran di tempat-tempat maya yang berbeza ini. Jadi untuk membangunkan e-dagang, kita boleh menggunakan peta e-dagang. Rajah ini menyediakan peta jalan ataupun roadmap ke platform dan aktiviti berkaitan yang perlu difikirkan semasa membangunkan e-dagang. Ia menggambarkan 4 jenis kehadiran e-commerce, iaitu laman web, email, media sosial dan media luar talian ataupun offline media. Untuk membangunkan e-dagang, pengurusan atau developer mesti mengatasi pelbagai platform untuk setiap jenis ini. Contohnya dalam hal kehadiran laman web, terdapat 3 platform, iaitu desktop, tablet dan telefon pintar tradisional. Masing-masing dengan kemampuan yang berbeza. Untuk setiap jenis kehadiran e-commerce, ada aktiviti berkaitan yang perlu dipertimbangkan juga. Sebagai contoh, dalam hal laman web, syarikat ingin terlibat dalam pemasaran enjin carian, iklan bergambar, program afiliasi dan penajaan. Berikut adalah petua membeli belah secara elektronik dengan selamat. Cari nama jenama ataupun brand yang boleh dipercayai di laman web seperti Walmart dalam talian Amazon.com. Di sebelum membeli, pastikan laman web ini sahih dengan memasukkan laman web secara langsung dan bukan dari pautan yang tidak disahkan. Tips seterusnya, cari di mana-mana laman web, alamat syarikat dan nombor telefon atau fax syarikat penjualan yang tidak dikenali. Hubungi dan tanya pekerja mengenai syarikat penjual tersebut. Tips ketiga, lihat vendor atau pembekal dengan Dewan Perdagangan Tempatan seperti SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau ROC, Registration of Company. Cari tanda atau meterai kesahihan seperti trustee. Tips seterusnya adalah selidik tahap keselamatan laman web penjual dengan memeriksa prosedur keselamatan dan dengan membaca notis privasi yang disiarkan. Kaji jaminan ataupun garanti dan perjanjian perkhidmatan waranti serta jaminan permulangan wang kembali. Tips seterusnya, bandingkan harga dengan harga di kedai biasa. Jika harga terlalu rendah ataupun harga terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, selalunya mungkin berlaku penipuan atau barangan tidak berkualiti. Petua seterusnya, tanya rakan apa yang mereka tahu mengenai produk atau syarikat, ataupun tanya pembeli yang telah membeli barangan dari penjual tersebut. Cari testimoni dan sokongan di laman komuniti
atau papan buletin yang terkenal. Petua seterusnya, ketahui apa hak anda sekiranya berlaku pertikaian. Rujuk Agensi Perlindungan Pengguna dan Pusat Maklumat Penipuan Nasional seperti fraud.org. Akhir sekali, petua membeli belah secara elektronik dengan selamat ialah dengan memeriksa syarikat atau organisasi di consumerworld.org untuk senarai sumber yang berguna. Sekian, terima kasih.